Soalan nombor 10 yang exercise tu. Tutorial exercise kan? Tutorial yang exercise tu yang saya bagi tu. Kita ada integration of apa benda yang soalan dia. Mana saya punya soalan? Dah hilang lah soalan. Yang ada bila kita integrate dalam dia degree 2 kan. Mana saya punya? Okey, apa dia punya soalan? Kau baca sikit soalan dia. 2t square tolak 1 kuasa 2. Kuasa 2. Okey. Ini DT kan. Yang saya bincang dalam kuliah. Okey, yang saya bincang dalam kuliah kita ada integration of katakan 3t minus 1 kuasa 10 lah contoh. Ni dt. Okey, dt. Kalau yang macam ni, dia syarat dia kalau kita nak gunakan peraturan ni, kuasa akan bertambah 1 bahagi kuasa yang baru darab dengan 3. Yang ini dia ada syarat. Syarat dia dalam ni mesti degree 2, degree 1. Syarat dia mesti degree 1 sahaja. Selain daripada tu tak boleh buat cara ni. Jadi untuk exercise ni, kamu tak boleh buat kuasa 3 per 3 kemudian darab dengan 4t. Tak boleh. Apa yang kita boleh buat, kamu kena expand ni. Tak ada cara lain. Dia mesti expand. Expand sampai dapat macam ni. Ini kuasa 4 tambah 1. Daripada sini baru kamu integrate. Okay? So ingat, tak semua soalan kita boleh integrate terus untuk kurungan. Dia ada syarat. Syarat dia dalam ni mesti degree 1. Okay? Okay, kemudian saya tengok ada yang buat bila nak integrate trigonometry. Ni saya tak ingat soalan mana. Contoh kalau katakan saya ada 3 sin 5x dx. Okey. Kita tengok sekarang ni, ini dia adalah satu fungsi je. Dia cuma ada satu fungsi trigonometri. Yang nombor ni tak terlibat. Maka tak payahlah kita guna let. Saya tengok ada yang guna let u. Sebenarnya tak payah. Kan saya dah ajar dalam kuliah, dalam tutorial. Cara dia, kita mesti buat 2 langkah ni. Yang pertama, integrate. Integrate sin dapat apa? Integrate sin. Negative cos. Yes, negative cos. Okey, kemudian terus step yang kedua. Step yang kedua, kita differentiate. Walaupun soalan ni adalah integration. Tapi kaedah dia, kita mesti buat 2 step ni. Yang pertama, integrate. Ikut je peraturan dia, integrate. Kemudian, ada satu lagi tugas, kita kena differentiate dalam kurungan ni. Kita letakkan di bawah. Maka itulah jawapan dia. Ini kalau kamu selesaikan ni, terus 2 markah. Berbeza dengan kalau kamu guna let. Boleh guna let. Tetapi jalan kerja dia akan jadi panjang lah. Dia akan jadi panjang. Biasa let ni kalau kita tak boleh integrate terus. Contoh macam kita dah bincang soalan tutorial. Soalan nombor 5 tu. Kita ada contoh, katakan saya nak integrate x kuasa 4. Yang bawah ni kuasa 5 contoh. Macam tu kan? Kalau macam ni, ini memang kena buat let u. Substitution method. Sebab saya tak boleh integrate atas. Saya tak boleh integrate bawah. Nak integrate semua pun tak boleh. Sebab kita ada 2 fungsi dipisahkan dengan bahagi. Dia kalau 2 fungsi dipisahkan dengan bahagi ataupun darab. Contoh satu lagi. Katakan saya ada x kuasa 4. Katakan x kuasa 5 tolak 4 kuasa 10. Contoh. Kan? Contoh macam ni kan. Yang ni, kita ada 2 fungsi tapi dipisahkan dengan darab. Bila 2 fungsi dipisahkan dengan darab, tak boleh integrate. Dia tak boleh integrate x kuasa 4 berapa, integrate yang ni berapa, tak boleh. Jadi, bila tak boleh kita buat macam tu, maka memang tak ada kaedah lain. Kita mesti guna kaedah substitution method. Sebab tak boleh integrate terus. Berbeza dengan kaedah yang ni. Kaedah yang ni, kita boleh integrate terus. Kenapa kita perlu susah payah? Gunakan let u. Buang masa je sebab markah dia 2. Jawapan dia betul lah. Dalam keadaan sekarang ni okey lah sebab kamu kan dalam keadaan suasana exam. Kan? Jadi masa tu panjang. Jadi untuk exam nanti, saya tak galakkan bila jumpa soalan ni, jangan guna kaedah let u. Terus je integrate, cuma kamu kena ingat bagaimana cara nak integrate.
Yang pertama integrate sign. Yang kedua differentiate, letak di bawah. Dah, itu jawapan dia. Boleh? Boleh, sir. Oh, senyap semua ni macam kena ceramah je ni. Bau sikit ni. Okey. Sama juga untuk soalan eksponen. Katakan saya ada eksponen macam ni kan. Saya tengok ada juga yang buat dengan menggunakan LED juga. Sedangkan kita cuma ada satu fungsi je. Boleh tak kita integrate terus ni? Boleh. 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 Tapi dia sama juga. Dia mesti ada 2 step yang kita kena buat. Yang pertama, salin soalan. Kemudian step yang kedua sama juga. Sama macam trigonometri tadi. Step yang kedua differentiate. Apa yang kuasa ni? Dapat berapa ni? Negatif 7. Jangan 6 pula. Okey, negatif 7. Okey. Maka itulah jawapan dia. Ini kamu kalau dia nak biarkan ni dah 2 markah. Berbeza dengan kamu guna LED. Boleh guna LED tapi tak sesuai. Buang masa. Sebab markah dia 2 saja. Okey. Jadi untuk integrate trigonometri dan eksponen, kaedah dia sama. Okey? Ada apa nak tanya? Okey. Faham, sir. Okey, bagus. Satu lagi, kalau katakan kamu tak faham lagi kan. Kan saya dah upload video kuliah, video tutorial. Kalau rasa tak pasti, tengoklah balik video yang saya upload dekat YouTube tu. Jangan cari kaedah yang lain, jangan guna buku. Sekarang ni, kalau kamu belajar masa sekarang ni, metodologi ni, sekarang ni fokuskan apa kaedah kamu belajar dalam kuliah dan tutorial. Sebab sekarang ni, yang buku-buku yang di pasaran tu, itu dia bercampur dengan silibus yang lama. Jadi, kamu kena ambil. Yang saya ajar tu, saya dah ikut silibus yang terkini. Kadang-kadang ada juga kaedah dalam buku tu, yang kita dah tak guna lagi dah. Okay? Jadi, sebenarnya rujukan utama, rujuk pada apa yang kita belajar dalam kuliah. Itu yang pertama. Tutorial pun sama. Lepas tu, bila kita perlukan bahan tambahan, baru kita rujuk daripada buku rujukan yang lain. Rujukan utama kita mesti merujuk pada nota kuliah. Jadi ikutlah kaedah yang saya ajar tu. Sebab kita sebelum ajar, saya tengok dulu, saya tapir dulu. Sebab silibus metodologi ni dia berubah-ubah. Buku di pasaran tu, dia bercampur dengan silibus yang lama. Kita masih sambung teknik of. Okay, ini sebenarnya kita akan sambung yang tadi, yang kuliah tadi. Okay. Technique of integration, ingat kita ada 3 kaedah. Yang pertama substitution. Ini pun kita dah belajar. Ini dalam soalan nombor 4. Ini dah settle dah, nombor 4. Kemudian yang kedua, kita nak pergi yang kedua, integration by part. Ini soalan nombor 6. Okay. Dan yang ketiga adalah partial fraction. Okay, partial fraction. Okay, sekarang ni kita sambung yang kedua. Okay, kita sambung yang kedua. Kita tengok contoh. Cuma kalau nak gunakan integration by part, formula dia. Ni formula ni, dia beri dalam exam. Kalau hafal lagi bagus. Kalau tak hafal langsung pun tak apa. Okay. Dan ingat, bila nak pilih U, dia mesti merujuk kepada panduan Lopez. Ini, Lopez ni hanya untuk kaedah ni, kaedah yang kedua je. Masa kita gunakan substitution method, dia tak ada kaitan dengan Lopez. Okay, Lopez ni hanya untuk cara nak pilih U tu. Yang mana? Kalau jumpa ln, dia dulu. Ln, kemudian baru polinomial, eksponen, akhir sekali adalah trigonometri. Okay. Kita tengok soalan yang pertama. Okay, sekarang ni kan, kita tengok. Katakan kita tak tahu ni. Ini, yang pertama kamu kena tengok. Boleh tak kita integrate terus? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kita ada 2 fungsi digabungkan dengan cara darab. Dia kalau digabungkan dengan cara darab atau bahagi, memang tak boleh integrate terus. Jadi kita terpaksa pilih. Ada 3 kaedah. Okay? Untuk sekarang ni kita nak belajar bagaimana nak guna integration by part. Okay? Jadi kalau nak guna integration by part, ini kita ada polinomial. Ini adalah eksponen. Jadi ingat, U ni pilih yang mana? Polinomial.
Polinomial. Sebab P dulu baru eksponen. So U tu mesti guna polinomial. Okay. So kita start kat sini. U sama dengan 2 tolak X. Yang ini dah pilih sebagai U, maka baki dia adalah dV. So ingat sebab kita punya formula bermula dengan U, kemudian yang kedua adalah dV. Maksudnya U, kemudian dV. Untuk sebelah kiri kita differentiate. Ni kalau differentiate apa-apa ni? Apa-apa? X. Negatif 1. Negatif 1. Ya, negatif 1 ataupun negatif dx lah. Sama. Kemudian yang sebelah kanan ni kita integrate. Ni kalau rajin tulislah integration. Kalau malas biar je. Okay, so yang pada sini terus dapat V sama dengan berapa? EX. EX. Sepatutnya EX per 1 kan. So 1 tak payah. Kemudian bila integration sepatutnya ada tambah C. Tapi untuk integration by part ni tak payah. Kita buat C tu kemudian. Okay, kemudian kalau kita nak bergantung kepada formula. Ni saya tunjuk dulu kalau kita bergantung kepada formula. So salin soalan. Okay. Kalau ikut formula kita kena ambil U dulu. Okay, U kita adalah 2 tolak X. Kemudian V kita adalah eksponen X. Itu kalau kita nak ikut formula. Kalau tak nak ikut formula, kamu darat silang je. Kamu darat silang je, nampak? Ini darat dengan eksponen. Ini kan dapat ni. Kemudian, tolak. Dia mesti tolak lah formula. Tolak, integration. Kalau nak guna formula, V. V kita adalah eksponen X. Betul? DU. DU tu adalah negatif DX. Ataupun kalau tak nak ikut formula ni, kita terus darat silang juga bermula daripada sini. Eksponen X gabungkan dengan negatif DX. So macam tu lah. Okay, kemudian kita teruskan lagi. Okay, yang depan ni dia kekal, dia tak berubah. Ini akan jadi positif. Integrate eksponen dapat apa? Integrate eksponen. Eksponen X. Ya, betul. Itulah kita punya jawapan. Okay. So macam tu. So ingat, bila kita jumpa integration, kita tak boleh integrate terus. Maka kita kemungkinan akan pilih salah satu daripada 3 kaedah ni. Okay. Biasa kalau macam ni, soalan akan arahkan by using integration by part. Okay, kita tengok contoh lain. Katakan kita tengok contoh D lah. Okey, contoh D. Ini sambungan daripada kuliah tadi. Okey, untuk contoh D ni, ingat bila kita jumpa soalan log ataupun ln, yang pertama tu kalau boleh kita guna properties dulu. Maksudnya jangan terus integrate. Cuba kita ubah kuasa ni sebenarnya boleh turun sebab log. So boleh letak depan ln x dx. Okey, settle. Kemudian barulah kita guna integration by part. Kalau integration by part, kita kena buat pilihan. Ini adalah polinomial. Ini adalah log. Jadi U nak ambil yang mana? Log. Log. Ya, kita ambil turunan log lah. So yang balance ni kita nak ambil. Maka yang tinggal tu adalah 2x dx sebagai dv. Jadi ingat, sebelah kiri differentiate. Ni differentiate ln dapat apa ni? 1 per X. Ya, betul. Jangan lupa dx. Integrate. Ni kalau ni saya letak integration. Integration tu kalau tak nak tulis pun tak apa. Okey, integrate 2x dapat apa? X square. Ya, X square. betul. Kan sepatutnya 2x kuasa 2 per 2. Cancelkan 2 ni dapat x kuasa 2. Sepatutnya saya akan buat tambah c. Tetapi untuk integration by part ni kita tahan dulu c tu, kita buat kemudian. Okey, kemudian rujuklah pada formula. Okey, katakan saya tulislah formula. Integration by part, formula dia adalah u dv sama dengan uv tolak v dv. Ni kalau kamu nak gunakan formula. Kalau tak nak, darat silang je. Okey, so cara tulis jawapan,
Saya tengok masa dia tanda tu, exercise tu dia terus sama dengan dia. Patutnya kamu tulislah apa soalan dia. Soalan dia adalah X ln X kuasa 2. Jangan terus sama dengan. Sebab setiap penulisan matematik ni dia ada maksud. Sekarang ni soalan dia sama dengan apa? Okay, kita gantilah UV. So darab silang ln X darab dengan X kuasa 2 tolak. Tolak, kita darab yang ke kiri pula. So, integration jangan lupa formula. Ni darab dengan ni. Okay. Jadi pilihlah kamu nak bergantung pada formula ataupun darab silang je. Darab silang je. So, tak payah kita hafal sangat formula. Jadi, untuk yang depan ni, kalau boleh, kita pindahkan kuasa 2 ni di depan. Supaya kita jangan ingat, dia termasuk dalam ln. Okay, ni tolak. Okey, sekarang ni integration ni apa jadi ni? Ni kalau kita permudahkan apa ni? X. Ya, betul. Okey. Boleh tak kita integrate tu? Dapat apa ni? Dapat 1/2 X square. 1/2. Ya. Kenapa canggih sangat? X Integration. square per 2. Betul lah, betul sama saja tadi. Okey, so tambah C. Bila penutup, akhir sekali tambah C. Dan kita ada X kuasa 4. Okey, yang ni pun sama. Kalau kita nak buat integration terus, tak boleh ni. Sebab dia bentuk bahagi. Jadi, yang ini adalah log. Yang di bawah ni adalah polinomial. Jadi, U tu nak pilih yang mana? Log. So ingat U ni kita merujuk kepada law pad. Law pad ni bukan kaedah, panduan je. Okay, so kita jumpa log dulu. Maka memang salah U tu mesti ambil log. Yang baki ni jangan silap. Sebab X kuasa 4 ni bukan berada di atas, di bawah. So gunakan 1/X kuasa 4. So hati-hati. Ada yang selamba buat di atas. Okay. Tapi kalau nak mudah, kita letak dalam bentuk indeks. Okey, sebelah kiri differentiate. Dapat apa ni? 1/X. X dx. Ya, betul. Kemudian, yang sebelah sini integrate. Bila integrate, jangan tengok ini, tengok ni. Kuasa akan bertambah 1. Apa kita dapat? Apa? X negatif 3. 3 per Negatif 3. ya, betul. Sepatutnya tambah C lah. Okey, kemudian maka kita jawab balik soalan, salin soalan ln X per X kuasa 4 sama dengan, okey, katakan saya tak nak bergantung kepada formula, darab silang, maka tulislah ln X darab negatif 1/3 X kuasa 3. Tolak. Kita ambil yang ni. Negatif, ataupun saya biarkan je. Negatif 1/3 X kuasa negatif 3 darab dengan 1/X. Kan? Ni sudah saya darab ke sini. Ataupun nak juga guna formula. U dV sama dengan UV tolak V du. Ni kalau nak guna formula lah. Okay, ni kalau nak guna formula. Ingat panduan Lopez ni hanya digunakan untuk integration by part je. Ini untuk integration by part saja. Substitution tak guna kaedah. Okey, kemudian kita dah hampir kepada jawapan. Yang depan ni kita cuma susun je. Ni kiranya dah dapat jawapan ni. Okey, tolak dengan tolak tambah 1/3 X kuasa negatif 3 dengan bahagi dengan X. Dia akan dapat berapa? Negatif 4 ke negatif 2? Negatif 4. Dapat sebab dia bahagi kan. So jangan silap. Negatif 2. Negatif 2? Negatif 2 ke negatif 4? Kau nak tolak ke nak tambah ni?
Tolak. Tolak lah kan? Tolak. Sebab bagi. Tolak. Maksud dia, tolak 3, tolak 1. Tolak 3, tolak 1. Jadi 4 lah. So, ni kekal. Kuasa 2 ln X. Okey, integrate. Apa kita dapat ni? Integrate. X kuasa? Negatif 5. 5 kan negatif 3? 5. Kalau integration nak tambah ke tolak? 3. Insaf lah. Tak payah kata lagi. Okey. Dan tambah C. Kalau kamu buat sampai sini, ini baru kaedah ni. Okey. Jawapan dia kena ringkaskan. Ln X tolak 1/9. Okey, macam itulah jawapan dia. Integrate of X sin X dx. Kalau contoh ni, boleh tak kita integrate terus? Boleh ke tak boleh? Boleh tak kita integrate? Ada 2. Sebab kita ada 2. Yang pertama polinomial, yang kedua trigonometri. 2 fungsi ni dipisahkan dengan darab, mana boleh? Jadi terpaksalah antaranya guna integration by part. So ingat, U ni mesti rujuk kepada Lopet, panduan Lopet. Okey, jadi kita nak ambil U ni sebagai apa? Polinomial. Ya, so ambil X. Sebab kita jumpa P dulu, baru trigonometri. So U mesti polinomial. dV, yang baki tu lah. Okay, sebab kita dah pilih X tu sebagai U, maka baki dia tu adalah dV. Yang sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate. Integrate sin apa-apa? Negatif cos. Hati-hati, negatif cos. Betul. Patutnya tambah C lah. Tambah C kemudian. Okey, kemudian kalau nak ikut formula, ikut lah. Teman kalau tak nak apa formula, darat silang je. Sini darat silang. Kemudian darat silang ke sini pula. Maka soalan kita X sin. Pastikan tulis soalan. Lepas tu barulah sama dengan. Okey, X darab dengan negatif. Katakan saya buat terus lah. Negatif X cos X. Tolak. Tolak ni sebab formula. Ataupun dia ke kiri. So kita ambil negatif cos. Ni ambil ni darab dengan dx. Okey, maka kita selesaikan sikit lagi. Cos X ni tambah integration of cos X. Okey, maka jawapan akhir dia apa? Integrate cos. Tambah sin X. Sin X. Tambah C dah. Sampai situ saja. Itulah kaedah integration by part. Jadi integration by part dah settle. Settle. Sekarang kita tengok kaedah yang ketiga, partial fraction. Jadi yang pertama biasanya partial fraction ni biasanya bila kita dah buat, nanti kita akan jumpa bentuk bentuk macam ni lah. Maka jawapan dia apa? Kalau contoh ni mesti dapat ln 3x tolak 8 ya, betul. Ada tambahan lagi tak? bagi 3 Ya, tambah C. Tambah C. So ingat nanti bila kita buat partial fraction dah siap, nanti jawapan dia besar kemungkinan akan dapat ln. Okey. Kemudian yang kedua ni kamu kena ingatlah partial fraction ada banyak kes kan. Yang pertama kalau bentuk dia X per. Ni contohlah contoh. Ini saya kena ambil. Ini tukar kan, kamu cancel sebelah atas bawah kan. Okey, yang ini katakan X tambah 2. Maka ini faktor yang berbeza. So dapatlah cara pecah dia X tambah 2 dan B. Okey, jadi ingat balik cara kita nak pecah kan. Kemudian mungkin nanti kita akan jumpa ada kurungan yang kuasa. X tolak 1 kuasa 2.
Maka faktor yang pertama macam biasa lah. Cuma faktor yang kedua tu perlu diulang 2 kali. Dalam exam sampai kuasa 2 je. Ulang 2 kali. Kali yang kedua tu baru kuasa 2. Kes yang ketiga. Mungkin nanti kita akan jumpa. Katakan X kuasa 2 tambah 1. Contoh. Faktor yang pertama kekal. Okey. Cuma kena tengok faktor yang kedua ni kita boleh faktor tak? Tidak. Tak boleh. Kecuali kalau X kuasa 2 tolak 1. Kalau boleh faktor, kita kena faktorkan. Kalau tak boleh, kekalkan ni. Kekalkan faktor X kuasa 2 tambah 1. Tetapi tengok, kalau kita tengok ni degree 2, maka constant mesti ada 2 di atas. Tapi janganlah buat B tambah C. Bx tambah C. Ini dalam exam 3 bentuk ni paling biasa keluar. Okey? Boleh setakat ni? Okay? Boleh. So 1 dan 2 ni kamu kena mahir lah. Sebab mesti gunakan dua-dua ni untuk nak jawab soalan dengan menggunakan partial fraction. Okey, kita ambil contoh lah. Kita ambil yang ringan dulu. Kita tengok soalan 7A. Soalan 7A. Kita nak integrate. Tapi 3 per X kuasa 2 tolak 4. Okey. Yang ni, kalau kita tengok soalan ni, boleh tak kita integrate terus? Kita tengok je soalan ni terus dapat jawapan. Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab kecuali kalau dia kuasa 1. Kalau kuasa 1 dah dapat lon lah. Tapi bila kuasa 2, kita tak boleh terus dapat jawapan. Okey? Jadi, antara kaedahnya mesti guna partial fraction. So, ini sebenarnya saya boleh fakturkan. X tambah 2. Okey, jadi kalau nampak membayang macam ni, besar kemungkinan dia akan gunakan partial fraction. Biasanya soalan dia akan bagi tahulah. Okey, kita stop dulu yang ni. Kita fokuskan kepada partial fraction dulu. Ini X tolak 2. Okey, yang ini kita boleh gunakan nota tadi. Setiap faktor tu ada constant. X tambah 2. Yes. Dan ingat balik, kalau kita nak selesaikan ni, yang pertama, hilangkan denominator. Untuk sebelah kanan ni dah silang. Okey. Dapat silang. X tolak 2. Okey. Sampai situ je. Kita tak payah nak expand. Okey. Sampai situ je. Kalau expand tak jumpa pula. Kemudian kita tengok. Kita ada 2 nilai yang tak tahu. A dan B tak tahu. Bila 2 nilai tak tahu, maka kita perlukan 2 nilai X. Perlukan 2. Sebenarnya kita boleh ambil sebarang nilai X. Okey. Tapi kalau kita nak mudah, seeloknya refer pada yang ni. Ini kalau sama dengan kosong, dapatlah X sama dengan X sama apa? 2. Yes, settle. Kalau saya refer kat sini pula? Negatif 2. Ya, lebih mudah gunakan nilai yang berada di bawah denominator. Nilai dekat denominator. Ganti sebelah kiri tak berubah. Sebelah kanan ganti 2. Dapatlah 4A. Ni kalau ganti 2, zas. Habis. Maka A berapa? A sama dengan? 3/4. Ya, betul. Selesai. Kan senang tu. Ganti pula dengan T2. Sebelah kiri tak berubah. Yang ini akan jadi kosong. Lagi senang. Ini akan jadi negatif 4B. Maka jawapannya berapa? Negatif 3/4. 3/4. Okey. Jadi sekarang ni soalan ni kita dah boleh ubah. Jadi kita salin balik soalan. Soalan tanya tadi 3 per X kuasa 2 tolak 4. Okey. Jadi sekarang ni kita gunakan ni. Yang A tadi dapat dah. A tu 3/4.
3. Yang 4 ni saya turun ke bawah terus. Tak payah kita letak di atas tu. Okey, tambah dengan ataupun tolak dengan 3/4 juga. X tambah 2. Okey. Jadi, daripada soalan, bila kita gunakan partial fraction, kita dah berjaya pisahkan. Kan? Kita dah berjaya pisahkan. Lepas tu, cuba kita integrate. Integrate. Ni nombor ni kekal. Apa kita dapat? 1/x tolak 2. Apa? Ln X tolak 2. Ln X tolak 2. Ya, betul. Tolak 2. Settle. Ini nombor ni kekal juga. Apa kita dapat ni? 1/x tambah 2. Ln X tambah 2. Ya, betul. Sepatutnya jawapan kita dah boleh berhenti di sini lah sepatutnya. Cuma kalau kamu perasan, saya boleh factorize ni kalau berminat lah. Okey, sebenarnya ln ni saya boleh gabungkan. Disebabkan yang tengah ni tolak, maka kita kena letak bahagi. Okey, so kita boleh berhenti di sini atau di atas. Sama. Okey, jadi yang rumit tu masa kita buat partial fraction. Masa nak integrate tu mudah. Sir, Ya. yang warna pink tu 3 sama dengan 4A tu. 4A tu macam mana sir dapat? Sebab saya ganti dekat sini. Ganti dengan 2. Ni kalau ganti 2 dapat 4A. Oh, faham. Kalau ganti 2 kat sini dah habis kosong. Okey, settle. Ada lagi soalan? Sir, Ya. kalau stop dekat yang sebelum factorize tu betul juga kan? Betul? Sama? Kalau stop jawapan dekat sebelum factorize tu Boleh? dapat makan juga kan? Ya, berhenti di sini. Boleh? So, jawapan tu dah betul. Okey. Kita ada masa lagi sikit lagi. Okey, kita tengok. Okey, satu lagi contoh. Katakan kita ambil soalan C lah. Kita ambil satu lagi. Soalan C. Ni laju sangat saya ajar ni. Tak. Hai. Okey. Laju bagi tahu. Boleh serempit lagi. Okey. Boleh tak kita integrate terus ni? Kalau bentuk fraction? Tak. Tak boleh. Jadi, Tidak. jadi mestilah kita kena ubah berdasarkan 3 kaedah tu. Sama ada substitution, integration by part, ataupun partial fraction. Okey. Ini kita boleh tukar kepada sekejap. Okey, kita sambung. Ini kita akan jadi okey, ni sebenarnya kita boleh ubah kepada sama lah kan? Dah terima apa dah? Ini kita buat tak tahu je lah. Okay, jadi sekarang ni untuk di sini tak boleh integrate terus. Besar kemungkinan memang kita akan gunakan partial fraction. Jadi kita fokuskan yang ni. Boleh faktor tak? Yang faktor yang kedua ni? Tak. Tak boleh. So kekalkan. Maka kemungkinan jawapan dia kalau gunakan faktor yang pertama A per. Ya, betul. Yang kedua, ni tak boleh faktor. Tapi degree 2. BX tambah C. Ya, betul. BX tambah C. Okey, kemudian kita teruskan. Kita hilangkan denominator ni. Kalau macam ni lebih mudah darat silang. Okey, darat silang saja. Tapi pastikan mesti buat kurungan. Kalau tak buat kurungan B nanti salah. Okey, kemudian tak payahlah kamu expand. Tak payah. Kita tengok kita ada berapa constant? A, B, C. Ada 3 kan? Jadi kita perlukan 3 nilai X. 3 nilai X.
Sebab 3 konstan. Yang pertama paling mudah, cuba kita ambil dulu denominator ni. So nilai yang pertama kosong. Betul. Kalau kita refer pada yang ni, tak ada jawapan. Jadi terpaksalah kita ambil nilai lain. Mungkin kita boleh ambil 1, boleh. Negatif 1, boleh. Sebarang nilai. Okey. Ganti nilai kosong, kiri dan kanan. Sebelah kiri tak berubah. Sebelah kanan, ni macam 3A ni. Kalau ganti kosong, habis semua ni. Dapatlah A. Okey tak? Boleh setakat ni? Boleh. Kemudian ganti 1. Sebelah kiri tak berubah. Sebelah kanan, ini 1 tambah 3, dapatlah 4. Ini 1. Dapatlah B tambah C. B tambah C. B tambah C. Okay. Kalau kita gantikan A ni 1, maka 1 ni saya bawa ke, bukan 1. 4 ni bawa ke sebelah kiri. Dapatlah negatif 1. Betul? 3 tolak 4. Negatif 1. Maka di sini kita akan dapat B tambah C negatif 1. Teruskan negatif 1. Sebelah kiri tak berubah. Sebelah kanan 1 tambah 3. 4 juga. Kalau negatif 1, ini macam B, betul? Yang ini negatif 1 darab C, negatif C. Okey, sama juga. Kalau 4 ni, bawa ke kiri. Dapat 3 tolak 4, negatif 1. Maka B tolak C sama dengan negatif 1. B tolak C, okey. Ini kalau nak senang ni, kita labelkan ni. Okay, kita pemudahkan tu supaya kita dapat nilai B dan C. Mungkin equation yang pertama ni saya buat tambah je lah. Kalau tambah dapat 2B. Ni kalau tambah dapat negatif 2. Maka dapatlah B negatif 1. Selesai. Kalau kita refer persamaan yang pertama, B tambah C sama dengan negatif 1. Maka dapatlah C. Okay, kalau kita gantikan dengan negatif 1 ni, maka C sama dengan kosong, betul tak? C sama dengan kosong. Betul. Kan? Okay, selesai. Okay, maka kita punya soalan, kita salin balik. Soalan kita tadi adalah 3 per X kuasa 2 tambah 3. Okay, kemudian kita gunakan partial fraction tadi. A nilai dia 1. So, 1 per X. So, kita tulis 1 per X. Kemudian B adalah negatif 1. C kosong. Maka negatif 1, C kosong. So, negatif X. So, kita dapat negatif X per X kuasa 2 tambah 3. Boleh? Setakat ni? Boleh. Okay. Untuk yang ni kita dapat apa kalau kita integrate? Apa? Non-X. Non-X, betul. Tetapi untuk yang kedua ni, ni tak boleh integrate terus sebab dia bentuk fraction. Maka kita stop sekejap. Kita cuba cari, fokuskan yang ni. Okey, untuk yang ni, bila kita tak boleh integrate terus, lebih sesuai kita guna substitution method. Maksudnya saya akan gunakan let U X kuasa 2 tambah 3. Bila kita differentiate, 2X dx. Okay. Ini kalau kita nak integrate terus ni tak boleh. Jadi kita ubah dalam sebutan U. Ini adalah 1 per U. Maka yang tinggal adalah X dx. Saya nak X dx. Maka kita dapat apa? Du per 2.
Maka untuk kat sini dapatlah 1/2 ln U. Ln U. Ataupun kita boleh tulis 1/2 ln U ni adalah X kuasa 2 tambah 3. Yang saya buat ni, ini untuk nak tahu jawapan ni berapa. Okay. So sekarang dah selesai. Kita salin sekali lagi. X kuasa 2 tambah 3 dx. Sama dengan. Okey, integrate 1/x tadi apa? Ln x. Integrate yang ni tadi, kita ambil jawapan yang kita buat tadi. Tolak, jangan lupa 1/2 ln x kuasa 2 tambah 3 tambah C. Selesai kat sini. Ini tak payah permudah kan? Boleh tak? Jadi kadang-kadang bila kita buat soalan dengan menggunakan partial fraction, bukan bermaksud daripada mula tu sampai akhir tu mesti guna partial fraction. Kadang-kadang dia akan bercampur dengan kaedah yang lain. Macam ni lah. Kita kena bercampur dengan yang lain sebab tak boleh integrate terus kat sini. Tak boleh integrate terus. So kita asingkan. Kita buat berasingan, selesaikan. Dah dapat jawapan, kita cantumkan balik.